Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Nazia binti Hashim. Hari ini saya akan membentangkan tajuk assignment saya iaitu asal-usul manusia mengikut tamadun Toltec. Okey. Seterusnya objektif untuk kajian saya adalah asal-usul kejadian manusia dan pencipta asalnya mengikut pandangan ahli falsafah atau kaum. Dan untuk mengetahui pengertian, tujuan dan tugas hidup manusia serta pengakhirannya. Untuk pengenalan bagi tamadun Toltec, ia merupakan nenek moyang kepada peradaban Aztec. Pembangunan pertama di tamadun Toltec berada di Calhuacan dan masyarakat mereka mendirikan ibu kota di Tolan dan juga dikenali sebagai Place of Faith. Tamadun ini sangat kaya dan dipandang tinggi oleh tamadun-tamadun selepasnya. Mengikut kepercayaan tamadun Toltec, mereka mempercayai bahawa mereka mempunyai ramai Tuhan, tetapi ketua kepada Tuhan mereka adalah Tuhan Quetzalcoatl, kerana Tuhan ini banyak membantu umatnya. Asal-usul manusia dan pengertian manusia. Mereka percaya bahawa Tuhan mempunyai semangat the eagle atau semangat burung helang. Setiap kejadian manusia diumpamakan seperti burung helang. Oleh itu, mereka percaya bahawa semua kejadian manusia mengikut konsep Nagual and Tona, sama ada manusia tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Mitos mengatakan asal-usul manusia berdasarkan tamadun Toltec kuno diciptakan oleh Tuhan mereka yang bernama Quetzalcoatl. Quetzalcoatl telah berusaha sebaik mungkin dengan berjumpa banyak lagi Tuhan untuk meminta bantuan memberinya tulang untuk menciptakan manusia. Setelah banyak cabaran yang dilalui, akhirnya Quetzalcoatl telah berjaya mencipta manusia dengan bantuan Dewi Ular. Unsur-unsur penciptaan manusia mengikut kepercayaan tamadun Toltec, mereka percaya bahawa manusia berasal dari 3 unsur, iaitu tulang, jagung dan sebahagian daripada darah Tuhan mereka iaitu Quetzalcoatl. Ciptaan manusia ini tidak tercipta jika tiada bantuan daripada Dewi Ular yang dikenali sebagai Quetzalcoatl. Manusia pertama menurut tamadun Toltec, mereka mempunyai 2 pendapat. Pendapat pertama, Quetzalcoatl telah mencipta manusia dari abu. Malangnya manusia. Mereka mempunyai 2 pendapat. Pendapat pertama, Quetzalcoatl telah mencipta manusia daripada abu. Malangnya, manusia ini terlalu tamak sehingga mereka dihukum dengan dilanda bencana itu banjir besar dan semuanya berubah menjadi ikan kera yang tenggelam semasa banjir itu. Bagi pendapat kedua, Quetzalcoatl dan adiknya Tezcatlipoca telah mencipta seorang lelaki dan perempuan pertama, tetapi mereka tidak menceritakan kisah ini secara mendalam. Untuk hubungan manusia dengan pencipta, Toltec akan melakukan pengorbanan manusia bagi aktiviti ketuhanan mereka atau simbol mereka untuk beribadah kepada Tuhan mereka. Tujuan pengorbanan manusia ini adalah untuk Tuhan muncul mereka iaitu Tlaloc. Mereka percaya bahawa jika mereka tidak melakukan aktiviti pengorbanan ini, Tlaloc akan mengenakan hukum kepada mereka dengan kemarau yang panjang. Selain itu, tujuan yang seterusnya adalah untuk memastikan alam semesta berfungsi dengan baik. Untuk cara hidup tamadun Toltec pula terbagi kepada 4, iaitu pertanian, pembuatan istana dan piramid, artisan dan juga perdagangan. Bagi pertanian, mereka akan menanam tanaman jagung dan pembuatan istana dan piramid pula. Tugas dan tujuan manusia diciptakan terbagi kepada 3. Yang pertama, atas permintaan Dewa Toltec yang ingin mempunyai kaum lain di atas muka bumi ini. Dan yang kedua, untuk mendamaikan antara pergaduhan antara Quetzalcoatl dan Tezcatlipoca yang selalu bertengkar walaupun mereka adik-beradik. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi bangsa pengorbanan kepada Tuhan mereka. Akhir sekali adalah kehidupan selepas mati manusia. Mereka percaya kepada kelahiran semula, iaitu kelahiran semula jiwa tetapi di dalam jasad lain atau individu berbeza. Sebagai contoh,
Manusia yang telah mati itu menjadi seekor rama-rama selepas kehidupan seterusnya. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa mereka akan menjadi Tuhan selepas mereka mati. Mereka percaya bahawa diri mereka akan kekal walaupun jiwa dan roh mereka telah meninggalkan bumi ini. Dan pendapat yang terakhir adalah jika seorang menjadi pengembadan kepada para dewa, kematian akan dimuliakan sebagai sesuatu yang terhormat. Seterusnya, kita akan sambung dengan ulasan artikel. Untuk bibliografi, tajuk artikel yang saya pilih ialah Human Sacrifice During the Epiclasic Period in the Northern Basin of Mexico, volume 23, isu keempat. Penulis artikel ini adalah Christopher Morhat, terbitan daripada Cambridge University Press, yang bertarikh 20 Januari 2017 dan jumlah muka surat untuk artikel ini saya ambil daripada muka surat 426 hingga 448. Pengenalan penulis, nama beliau adalah Christopher Morhat. Beliau mempunyai kelulusan yang tertinggi daripada Northwestern University pada tahun 2010, iaitu Doktor Falsafah dalam bidang antropologi. Kerjaya sekarang yang beliau sandang adalah Profesor Madya dan Pengarah Bersekutu Fakulti Makmal Penyelidikan Teotihuacan di sebuah kampus. Selain itu, beliau juga menyandang jawatan sebagai seorang antropologi persekitaran, etnobotanis dan juga ahli arkeologi. Bagi pemikiran penulis, Christopher Morhat mempunyai pemikiran yang mendalam terhadap ilmu mengenai antropologi dan arkeologi. Beliau juga berminat dalam lanskap pertanian yang lebih kurang sama dengan bidang arkeologi. Ringkasan artikel yang saya kaji membincangkan tentang perubahan dalam amalan ritual di Meksiko tengah semasa zaman epiklasik. Yang kedua, penulis menceritakan tentang tempat suci yang ada di zaman epiklasik dengan menggunakan istilah ini untuk menetapkan kawasan yang digunakan secara eksklusif untuk tujuan ritual. Selain itu, mereka juga mengkaji tentang ritual yang dijalankan adalah untuk bertujuan masyarakat Toltec memanggil hujan untuk dewa yang berkaitan dengan air. Yang terakhir, mereka menceritakan tentang aktiviti penggalian artifak yang juga dijalankan bagi dijadikan bukti pengkajian mereka. Isu yang dibawa oleh penulis terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, proses ritual perkembangan manusia itu sendiri. Dan yang kedua adalah peranan naratif arkeologi dalam politik identiti kontemporari, iaitu tahap. Di sini, penulis telah membuat perbandingan tahap kemasinan atau kandungan garam yang ada dalam tasik di Meksiko pada waktu tersebut. Selain itu, penulis juga menceritakan tentang penemuan artifak. Ini adalah kekuatan, kelemahan dan sumbangan daripada artikel. Kekuatan dan sumbangan daripada artikel adalah sama, iaitu penulis menceritakan tentang kajian yang dilakukan pada zaman epiklasik, iaitu penguatan manusia. Dapat dua kelemahan yang ada di dalam artikel ini, iaitu bukti yang ditemui tidak tahu sejauh mana kebenarannya dan juga penggunaan kod bagi menentukan di mana penggunaan kod tentang keberadaan artifak. Bagi kritikan atau ulasan artikel, saya tidak bersetuju akan upacara pengorbanan manusia yang bertujuan mentaati perintah Tuhan mereka yang diceritakan di dalam artikel tersebut. Ini kerana di dalam Islam, aktiviti yang mereka lakukan ini adalah diibaratkan seperti membunuh diri. Ini dibuktikan di dalam surah Al-Isra ayat 33. Allah berfirman, dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharapkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Penulisan ini memberi 3 impak kepada pembaca, iaitu yang pertama memberi impak dari sudut agama. Yang kedua melakukan upacara pergemanan manusia sejak dahulu kala dan dianggap seperti biasa. Dan yang terakhir adalah tidak berfikiran secara logik dan mempunyai sifat kemanusiaan. Secara kesimpulannya, aktiviti pengembangan manusia telah berlaku sejak zaman dahulu lagi yang dikatakan telah berlaku pada zaman epiklasik. Setiap tamadun yang wujud akan mengamalkan sebagai upacara rasmi atau untuk beribadah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.